Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi dengan cikgu dalam tajuk pada kali ini. Hari ini cikgu akan bincangkan berkenaan dengan bab 3 kelestarian alam sekitar. 3.1 kitaran hayat produk. Okey, macam biasa siapa yang suka dengan video ni nanti boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan supaya kita boleh study sama-sama. Okey, beres. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak kamu analisis sikit gambar ni. Agak-agaknya apa yang bermain di fikiran beruang tu, kamu lihat pada suasana dia, tengok pada keadaan beruang tu, dia nampak macam lonely kan? Merenung masa hadapan, macam kita memikirkan masa hadapan kita. Agak-agaknya lah apa yang beruang tu akan cakap dalam hati kan? Kamu tengok ais tu semakin menipis dan nampak macam sangat lonely. Yalah, bukan nak cerita pasal lonely sangat sebenarnya kan, tapi seolah-olah tempat tinggal beruang tu semakin apa orang kata, semakin dah tak ada ais, semakin menipis, ais semakin mencair. Mungkin makanan juga berkurang kan. Adakah salah beruang itu? Adakah salah sesiapa? So, ada kaitan ke? Nanti kita akan tengok, kita akan belajar berkenaan dengan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, mungkin ada kaitan dengan apa yang berlaku. Okey, so jom kita tengok. So, standard kandungan kita adalah 3.1 kitaran hayat produk. Okey, apa yang kamu akan belajar pada hari ini iaitu menjelaskan maksud jejak karbon ataupun carbon footprint, mencerahkan produk yang digunakan dalam satu hari kehidupan seorang individu. Okey, yang ni cikgu tak cover sebab yang ni ada dijelaskan dalam buku teks muka surat 93, so boleh tengok nanti. Kemudian 3.1.3 mewajarkan tindakan yang perlu diambil iaitu langkah tapak tangan karbon ataupun carbon handprint bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam satu hari kehidupan individu, berkomunikasi mengenai kita hayat satu produk, okey, dan menjana idea pengurusan yang cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Apa benda semua ni? Okey, kita akan tengok. Jangan risau, cikgu akan terangkan satu persatu apa yang kita akan belajar. First, kita akan tengok definisi jejak karbon. Apa tu jejak karbon? Mungkin ada first time baru dengar kan jejak karbon ni apa. So, dengar elok-elok apa yang dimaksudkan dengan jejak karbon. Because this is very important. Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Oh, maksudnya jumlah karbon dioksida yang dibebaskan hasil daripada diri kita, hasil daripada peristiwa yang berlaku ataupun organisasi ataupun komuniti ataupun satu produk yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya karbon dioksida yang dikeluarkan ni banyak sumber-sumbernya. Contohnya kalau kita tengok simbol di sini, tapak kaki ni, okay, ada daripada tenaga elektrik, daripada pengangkutan, daripada sisa, even daripada gas, aktiviti persendirian, bahan api dan sebagainya. Okay, jadi semua perkara-perkara ini boleh menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida. Okey, tak apa, kita akan tengok satu persatu. Okey, contoh. Ini adalah kehidupan seharian cikgu tak tahu siapa. Okey, tapi maybe ada kaitan dengan kehidupan seharian kita, ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Okey, contohlah pukul 5.30 pagi kita dah bangun tidur, kita akan menyalakan lampu, kita akan masang pemanas air untuk mandi dan kita akan menggunakan dapur, contohlah kalau kita masak kan. So maksudnya kat situ secara tak sengaja gas karbon dioksida tu dah dibebaskan. Okey. Memang nak tak nak, sebenarnya secara sedar tak sedar kita akan sentiasa membebaskan gas karbon dioksida. Cuma kuantiti banyak ataupun sedikit itu menjadi persoalan. Okay, tipulah kalau kita tak membebaskan gas karbon dioksida kan. Tapi kuantiti tu banyak ke sikit. Okay, jom kita tengok lagi.
Pukul 8.30 kita akan ke pejabat, ataupun kamu ke sekolah, ataupun orang pergi kerja, tempat kerja masing-masing. Ada yang memandu kenderaan, ada yang menaiki kenderaan awam dan sebagainya. Ya, itu pun membebaskan gas karbon dioksida. Contohlah, kita ambil situasi di pejabat, menyalakan lampu, penyaman udara, menggunakan komputer, printer, mesin fotostat, telefon, guna tandas, guna laptop dan sebagainya. Okey, itu yang berlaku di tempat kerja. Okey, kemudian pukul 1 kita akan rehat. Bila rehat, keluar dari pejabat, menaiki kenderaan ke restoran, ataupun mungkin orang balik rumah masak makanan, ataupun kita beli makanan kat kedai. Secara tak sengaja, benda tu pun menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, dan pukul 2 masuk pejabat balik, buat perkara yang sama. Dan 5.30 kita akan balik rumah. Of course akan mandu kenderaan. Dah sampai rumah, nak menyediakan makan malam, kena pasang lampu dah gelap, pasang kipas, pasang aircon kan. Kita tengok TV, nonton televisyen, basuh baju ada, mandi ada, mengecas handphone ataupun laptop. Sebenarnya benda itu menyumbang kepada orang kata jejak karbon. Jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan daripada aktiviti kita seharian. Dan last sekali, tidur. Tidur pun boleh keluar karbon dioksida ke? Boleh. Sebab kita bernafas satu hal. Dan kadang-kadang secara tak sengaja kita pasang kipas pun sebenarnya menyumbang sedikit, ya, ataupun penyaman udara dan sebagainya. Okey. Boleh jadi karbon dioksida ataupun greenhouse gases yang lain terhasil daripada combustion of fossil fuels ataupun company vehicles ataupun kenderaan-kenderaan kita yang berenjin, ya, memerlukan pembakaran. Itu direct emission of greenhouse gases, ya. Tapi untuk silibus kita lebih fokuskan kepada karbon dioksida, lebih kepada karbon dioksida. Okey, contoh, cikgu, elektrik macam mana guna elektrik pun boleh menyumbang? Sebenarnya elektrik itu datang daripada stesen jadankuasa. Stesen jadankuasa, okey, untuk menghasilkan elektrik itu, dia menggunakan pembakaran bahan api. Okey, ada yang guna diesel, ada yang guna gas, okey, dan lain-lain sumber bahan api yang menghasilkan karbon dioksida secara tak sengaja. So kita menggunakan benda itu. Dan ada juga dari segi produk-produk, penghasilan produk, daripada sisa-sisa, daripada perebutan bahan makanan dan sebagainya pun menghasilkan gas karbon dioksida, metana dan sebagainya. Okey, tanpa kita sedar, itu kita panggil jejak karbon. Okey, next, kita tengok sikit data yang cikgu dapat. Okey, menurut data daripada Global Carbon Project, Carbon Dioxide Information Analysis Center, CDIAC, Malaysia ni sebenarnya pada tahun 2019 telah menghasilkan 250.09 juta tan gas karbon dioksida, ya, pada tahun 2019. 250.09 juta tan karbon dioksida. Okey, so nilai sendirilah banyak ke sikit gas tersebut. Namun begitu, gas itu ini just data ini sebenarnya memanglah tak accurate betul-betul yang betul-betul punya tu kan, tapi ini lebih kepada penghasilan pembakaran bahan api, penghasilan simen, jadankuasa dan sebagainya. Tapi ini cukup menggambarkan bahawa kadar pengeluaran gas karbon dioksida di negara kita juga agak tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. So, dan trend dia, kalau kamu tengok kat sini, trend dia adalah semakin meningkat, ya. Trend dia semakin meningkat. Bermaksud semakin lama, bukan semakin sikit keluar, semakin lama semakin banyak. Persoalannya, macam mana nak sikitkan bilangan karbon dioksida yang keluar itu. Itu persoalannya. Okey? Penting sangat ke belajar karbon dioksida ni? Apa orang kata, apa kisah sangat dengan karbon dioksida kan? Sebenarnya ada kisahnya karbon dioksida ni, ya. Perlu kita kurangkan. Kerana apa? Okey, kerana ini melibatkan kepada greenhouse effect, ya. Okey, so secara ringkasnya cikgu recap balik apa greenhouse effect. Okey, greenhouse effect terjadi cahaya matahari
sinaran dia akan dipancarkan ke bumi dan kemudian akan dipantul balik ke atmosfera, dan ada sesetengahnya akan diperangkap oleh gas karbon dioksida, ya, akan diperangkap oleh gas karbon dioksida dan dipantul balik ke bumi, dan separuh ataupun setengah daripadanya akan terlepas ke angkasa lepas. Namun begitu, apabila kandungan karbon dioksida terlampau banyak di dalam atmosfera kita, dia akan menyebabkan kurang haba terlepas keluar ke atmosfera dan banyak haba akan dipantul balik ke bumi. Ini menyebabkan seolah-olah bumi menjadi seperti oven. So this is what we call as greenhouse effect. Tapi greenhouse effect ni bukanlah kesan yang jahat. Sebenarnya okey, greenhouse effect mengelakkan bumi menjadi terlampau sejuk. Tapi apabila kandungan gas yang terlalu tinggi dan terlampau banyak akan menyebabkan bumi terlampau panas, dan akan menyebabkan kesan-kesan lain seperti global warming, climate change dan sebagainya. Okey, jadi kita dah tahu jejak karbon. Apa itu jejak karbon bagi satu produk dan tapak tangan karbon bagi satu produk? Okey, so jejak karbon bagi sesuatu produk merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Bila sebut pasal produk, jejak karbon bagi satu produk adalah impak negatif terhadap produk tersebut. Okey, terhadap kelestarian alam sekitar. Apa pula tapak tangan karbon? Okey, tapak tangan karbon bagi satu produk merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Okey? So itu adalah definisi jejak karbon dan tapak tangan karbon bagi suatu produk. Okey, so ini adalah jejak karbon bagi beberapa jenis produk. Ada berbagai jenis label, okey, mengikut negara berkenaan, ya. Jadi boleh cari dan boleh baca. Okey. Dan ini juga merupakan Malaysia My Hijau. Okey, simbol My Hijau ni sebenarnya simbol barang-barang yang orang kata hijau, barang-barang yang eco-friendly. Okey, di mana simbol My Hijau ni mungkin ada yang familiar, mungkin ada kurang familiar, di mana produk yang ada simbol My Hijau ni adalah produk yang orang kata selamat untuk alam sekitar, di mana ni lebih kepada produk-produk pembuatan, binaan dan sebagainya lah, ya. Okey, so untuk mengetahui lebih lanjut, so boleh type www.myhijau.my. Boleh tengok dekat situ apa produk-produk yang ada label My Hijau, apa itu My Hijau dan sebagainya. Okey. Jadi, tadi kita dah tahu macam mana karbon dioksida dibebaskan. Sekarang macam mana kita nak mengurangkan jumlah karbon dioksida ni. So, kita ada langkah-langkah tapak tangan karbon nak mengurangkan dia. Okey, first, menggunakan bahan jejak karbon yang rendah. Okey, contoh menggunakan kayu. Kayu ni jejak karbon dia rendah menggantikan simen. Simen jejak karbon dia tinggi. Kenapa simen jejak karbon dia tinggi? Sebab nak menghasilkan simen tu, dia telah menghasilkan, proses dia tu banyak menghasilkan karbon dioksida. So that's why jejak karbon dia tinggi berbanding kita gunakan kayu. Okay, kayu is just proses kayu tu macam tu. So dia punya jejak karbon dia rendah lah berbanding pembuatan simen. Okey, kemudian itu langkah pertama. Langkah kedua, memanjangkan kita hayat dan meningkatkan kecakapan produk. Contoh, kita guna bateri yang boleh cas mula dan panel suria yang lebih cekat tenaga. Bila kita guna bateri yang cas mula, maksudnya kita guna bateri itu berulang-ulang kali. Maksudnya taklah guna sekali terus buang kan. So bila guna berulang kali, maksud jejak karbon dia rendah. Ketiga, menggunakan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Contoh, penjanaan elektrik daripada sumber tenaga boleh baharu seperti stesen jadukuasa hidroelektrik dan solar yang tidak membebaskan gas rumah hijau. So macam yang cikgu ceritakan tadi, sebenarnya secara tak sengaja kita menggunakan elektrik. Sekarang ni pun kita menggunakan elektrik. Nak menghasilkan elektrik itu pun membebaskan gas rumah hijau. Okey, gas karbon dioksida, gas metana dan sebagainya. Okey.
Apa lagi cara-cara yang langkah-langkah tapak tangan karbon? Yang keempat, pengurusan sisa yang cekap. Menguruskan sisa berkonsepkan 5R, iaitu refuse, reduce, recycle, reuse dan rot. Refuse, tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Reduce, mengurangkan kuantiti produk yang digunakan, atau kita boleh recycle, kita semula produk. Reuse, guna semula produk. Memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos, iaitu rot. Ya. Dan last sekali, kita boleh penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Apa pula sinki karbon ni? Okey. Sinki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Dia macam kita buang karbon dioksida tu. Okey, sebenarnya karbon dioksida ni diserap oleh organisma-organisma dalam lautan, oleh pokok-pokok kan. Sebab tu kita panggil istilah dia sinki, mana dia membuang karbon dioksida di atmosfera lah dan diserap ke tumbuhan dan lautan ya. Okey, so pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau dalam hutan. Boleh juga melarut dalam air laut ya. Karbon yang terkumpul dalam biojisim juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. So, ini antara langkah-langkah dalam tapak tangan karbon. Ya. Okey. Sekarang kita tengok kita hayat bagi satu produk. Kita hayat bagi satu produk ataupun pusingan hayat bagi satu produk ada dua cara. Pertama, kita boleh kata cradle to cradle life cycle of a product. Lagi satu, cradle to grave life cycle of product. Apa benda pula ni? Okey, jom kita tengok. Baik, sebenarnya untuk satu produk, contohlah kita gunakan handphone. Contoh handphone ya. Mesti daripada sumber nak buat handphone tu guna apa? Okey, datang daripada mineral ataupun datang daripada sumber hutan, kayu, apa-apa produk lah, tak semestinya handphone dan sebagainya So datang daripada sumber. Itu adalah asal usul satu produk. Kemudian dia akan pergi pada pembuatan di kilang, kemudian dia akan melalui proses pengangkutan, nak edarkan ke seluruh negara ataupun luar negara, so mesti melalui pengangkutan. Seterusnya, bila dah pengangkutan, berlakulah proses penggunaan, iaitu datang kepada kita. Saya ada handphone, kita beli barang makanan, kita beli barang mandi dan sebagainya. Consumer, penggunaan. Okey, selepas penggunaan, barang-barang tu dah habis ataupun barang-barang tu rosak ataupun benda-benda makanan tu dah expired. Jadi, sampai ke tahap pelupusan ni, dia ada dua cabang. Satu, sama ada produk tersebut apabila nak dilupuskan, dia boleh digitar semula. Bila digitar semula, kita panggil dia cradle to cradle life cycle of product. Maksudnya start daripada sumber, pergi kepada last kali pelupusan, and then barang tu kita tak buang macam tu, kita gitar semula. So itu adalah life cycle cradle to cradle. Okey, di mana kita gitar semula dan akhirnya kembali kepada proses pembuatan. Itu cradle to cradle life cycle of product. Dan ada juga produk ataupun barangan yang sampai peringkat pelupusan, kita biarkan dia mereput. Okay. Itu kita panggil cradle to grave life cycle of product. Dan apabila bahan-bahan ni mereput, okay, dia akan kembali menjadi sumber kepada produk tersebut. Tapi jangka masa dia lama lah. Macam tu. Okay, next. Pengurusan cekap sisa plastik. Ini isu yang sangat hangat pada hari ini. Masyarakat perlu menguruskan sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan cekap untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Sebagai contoh, proses kita semula dan upcycle. Apa pula upcycle ni? Okey. Upcycle merupakan proses kita semula untuk menghasilkan produk baru yang mempunyai nilai lebih tinggi daripada produk asal. Kita semula untuk menghasilkan produk baru, yang mana produk baru tu dia lebih, orang kata lebih up harga dia, lebih macam orang kata wow, okey, maknanya nilai dia lebih tinggi lah daripada produk asal. Contoh kamu tengok sini asalnya mungkinlah bumper kereta ni macam orang tak guna sangat, tapi bila sebenarnya bumper kereta kita buat jadi sofa, kerusi, maka nilai dia akan jadi up dan
dia ada sentimental value yang tersendiri. Memang macam artis lah pula sekarang. Okay. Ini biasa tengok beg plastik. Apa dia hal dengan beg plastik ni? Apa yang kita boleh buat dengan beg plastik? Macam-macam. Apa kita boleh buat? Boleh buat beg upcycle. Ini proses upcycle. Nilai dia akan jadi lebih tinggi. Boleh juga buat buaian. Boleh buat jam, lampu, tali pinggang pun boleh. Okay. Boleh buat pelapik teko, pelapik pinggan. Ada orang buat sandal. Ada orang buat pembungkus roti, tempat panduk shilling, buat kasut. Okey, buat kasut. Nampak tak upcycle dia? Dan skipping, boleh buat pemaidani dan juga boleh buat tong sampah tu sendiri. Nampak? So nilai dia akan jadi lebih tinggi. So this is what we call as upcycle. Okey, microplastic. Menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, mikroplastik ni apa? Mikroplastik adalah plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada dalam badan organisma akuatik. Plastik yang sangat kecil, sebab tu kita panggil mikroplastik. Okey, bahaya ke mikroplastik ni? Sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Benda tu dah jadi serpih-serpih, dah hancur. So dia akan jadi mikroplastik. Mikroplastik ni, dia punya best dia, dia boleh berpindah antara pelbagai jenis organisma melalui siratan makanan. Maksudnya, bila ikan makan, kita makan ikan, sebenarnya kita makan plastik tu. Itu yang bahayanya. So, isu mikroplastik dalam rantai makanan boleh dikurangkan dengan mengurangkan sisa plastik dan penggunaan produk plastik. So, that's why sekarang kalau kita tengok Malaysia sendiri, ada dah tak boleh satu ahad dah memang pasar raya pun tak membenarkan plastik. Okey, sekarang straw plastik pun dah tak ada, digantikan dengan straw yang lebih mesra alam dan mudah terurai kan. Okey, itu salah satu cara macam mana nak kurangkan sisa plastik dan produk plastik. Okey. So, setakat tu saja video cikgu pada kali ni. So, kalau rasa best, boleh like dan boleh share dengan kawan kalau rasa bermanfaat. Salam sayang daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.